Okay. So semua orang boleh lihat skrin? Nampak skrin Boleh tak? cikgu. Okay. Ada. Jadi tajuk bab 9 ni ialah penyelesaian segitiga atau in English dia ialah solution of triangles. Jadi tengok daripada tajuk pun kita tahu kita akan deal with triangle. Okay, sebelum ni kamu dah belajar right angle triangle. Kan kamu ada right angle triangle tu ialah segitiga 90 darjah. So dalam segitiga 90 darjah ni kebanyakannya kamu selesaikan sisi atau sudut dia guna formula sin yang setentang bahagi hipotenus kan. Cos sebelah bagi hipotenus and tangent tentang bahagi sebelah. Okay, now in this topic ialah macam mana kalau kita nak deal dengan segitiga yang non-right angle triangle. Dia bukan segitiga bersudut 90 darjah. Dia mungkin macam ni. Oh, ni macam 90 darjah juga. Dia mungkin macam ni ke. Macam tu. So dalam ni kita akan belajar 4 rumus. Okay, that's why cikgu topik, sebab apa cikgu lompat ke topik ni sebab dia agak quite easy. Okay, daripada chapter lain dalam form 4 ni. Okay. So first kali lah kita pergi kepada petua sinus atau in English dia ialah sine rule. Okay, sine rule ialah formula dia begini. Okay, nampak tak ni? A over sin A sama dengan B over sin B equal C over sin C, ataupun kita boleh terbalik sin semua duduk kat atas. Tu, sin A over A equal dengan sin B over B equal to dengan sin C over C. So apakah A, apakah B, apakah C? Okay, katakanlah kita ada segitiga non-right angle triangle, bukan segitiga sudut tegak, dan sisi yang ni katakanlah A, sini B, sini C. Okay, itu sisi-sisinya. Dan katakanlah sudut yang bertentangan dengan A tu kita namakan A besar, sudut bertentangan dengan C, C besar, dan sudut bertentangan dengan B ialah B besar. Okay, jadi dia ada hubungan antara sisi-sisi dengan sudut-sudut ni, iaitu seperti yang formula sine rule ni. Dia kata A over sin A akan sama dengan B over sin B. Maksudnya sisi A ni, A bila kita bahagikan dengan sin A, sudut yang bertentangan dengan sisi itu, kan A dengan A besar bertentangan. Okay. Bila kita ambil sisi bahagi dengan sudut bertentangan, dia akan sama dengan sisi lain. Katakanlah kita ambil B kecil tu, kita bahagikan dengan sin, sudut bertentangan dengan dia adalah sin B besar. Nilai daripada ni adalah sama. Okay. Kalau selain B, kita ada satu lagi sisi, iaitu C kecil bahagi dengan sudut yang bertentangan dengan C kecil ialah sin C besar. Nilai dia pun akan jadi sama ketiga-tiga ni, nisbah dia tu. Okay. Kat situ faham maksud sine rule? Boleh? Bagus. Boleh cikgu. Okay. Seterusnya, kejap Okay. Jadi segitiga kita ni ada dua jenis. Tengok dekat sini. Kita ada segitiga bersudut tirus, iaitu acute angle triangle. Maksud segitiga bersudut tirus ni ialah sudut dia ni semua kurang 90. Kan tengok dekat A ni kurang dari 90, B kurang 90 dan C pun kurang 90. Maksudnya dia ialah segitiga bersudut tirus. Tetapi yang B ni dia ialah segitiga bersudut cakar sebab dekat B ni dia lebih dari 90. Walaupun A kurang 90, C kurang 90, tapi ada satu sudut yang melebihi 90 dekat B ni, maka kita namakan dia segitiga bersudut cakar ataupun obtuse angle triangle. Okey. Kita tengok contoh satu macam mana kita nak guna petua sinus ni. Okey. Jadi contoh satu ni tak ada apa-apa, dia cuma suruh kamu tulis balik petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga yang berikut. Jadi kita ambil sisi D perkan dengan sin D bertentangan dengan dia, equal dengan sisi A bahagi dengan sin E. Okay.
And then kita ambil sisi F bahagikan dengan sudut sin F. Okay, kalau kamu nak guna sin dulu pun boleh. Maksudnya sin kat atas, sisi kat bawah pun boleh. Dia akan jadi sin D bahagi D sama dengan sin E bahagi E sama dengan sin F bahagi F pun boleh. Okay, samalah juga dengan B. Okay, kita tengok contoh 2. Macam mana nak selesaikan masalah menyelesaikan masalah melibatkan petua sinus. Okey, contoh 2, cari nilai X. Okey. X kita ni, dia bertentangan dengan sudut 48. So, kita boleh buat X sama dengan sin 48. Equal dengan, okey, kita ambil satu pasangan sisi dan sudut yang ada nilai. Macam kat sini, kita ada sisi 14.3 dan sudut bertentangan dia 80 darjah. Kita memang tahu nilai-nilai itu. So, kita akan equalkan dengan nilai-nilai itu. Okay, equalkan dengan 14.3 bahagi sin 80. And then, kita kira dia dengan memindahkan sin 48 ni ke kanan, dia akan jadi darab. Maka dapatlah S kita 10.791 cm. Nak selesaikan sin ni, tak perlulah sampai kita equalkan dengan 3 benda. Tak perlu. Cukup kita buat satu sign rule untuk X yang kita nak tahu. Kita equalkan dengan satu formula sin rule yang memang kita tahu nilai sisi dan sudut bertentangannya. Kemudian kita pindah-pindah je lah cari macam biasa. Okey, kalau macam B ni, dia nak tahu X. X kan ni sudut. Okey. Sudut ni bertentangan dengan 7.05. So kita buat formula sin rule untuk yang tu, iaitu sin X. Ingat, kalau sudut mesti letak sin kat depan. Sin X bahagi dengan sisi bertentangan dia 7.05. And then satu lagi equalkan dengan nilai sudut dan sisi yang kita tahu. Okay, macam kat sini 6.2 sisi dia bertentangan dengan 55.5. Okay, so dua-dua nilai ni memang dinyatakan kita guna. Okay, disebabkan tadi dekat B ni kita sin X ke atas, maka kita samakan juga dengan sin ke atas. Mesti sudut juga dekat atas. Kena ikut susunan. Tak boleh terbalik. Dia jadi salah. Okay. So sin 55.5 bahagi dengan 6.2. Pindahkan 7.05 ni ke kanan jadi darab. And then kita akan dapat 0.9371 untuk sin X. Kita nak cari X. So sin ni kalau kita pindahkan ke kanan dia akan jadi shift sin. So use your calculator. Tekan shift sin kepada nilai 0.9371 ni. And then you all akan dapat sudut X lah 69.57. Okey kat sini. Okey cikgu. Okey cikgu. Okey. Kalau begitu kita tengok contoh 3. Okey, dia kata menunjukkan kedudukan rumah Kristina. Mana rumah Kristina? Rumah Kristina kat sini, rumah Ron di sini dan sebuah pejabat pos. Okey. Hitung bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Hitung bearing. Bearing ni nilai dia wujud dalam bentuk sudut. Jadi pejabat pos dari rumah Kristina. Maksudnya kita punya pusat sekarang ni dekat rumah Kristina sebab dia kata dari. So dekat rumah Kristina ni. Okay, kita punya pusat tu maksud cikgu kita kena fokus kat sini. Maksudnya ni utara dan ni selatan. Kita punya arah mata angin tu center dia dekat rumah Kristina. So dia nak tahu bearing pejabat pos. So dari utara rumah Kristina ni ke pejabat pos ni berapa sudut dia? Jadi itulah yang soalan A minta. Nak tahu sudut kat situ. Okay, nak tahu sudut kat situ, kita nampak sini ada satu segitiga. Okay, dan sudut yang kita nak tahu tu dia bersebelahan dengan Q. Okay, bersebelahan dengan Q. Kita tahu bahawa utara pergi ke timur ni dia adalah 90 darjah. So kita kena tahu sudut di Q supaya nanti 90 tolak Q kita akan dapat bearing dia. Okay, so macam mana nak tahu Q? Okay, bila kita lihat Q ni dia bertentangan dengan 9.4. Okay, dan kita ada juga sudut 98 yang bertentangan dengan 12. So kita boleh guna sign rule. Okay. Cara dia adalah sin Q ni bahagi dengan 9.4. Okay, macam ni. Sin Q bahagi 9.4. Equalkan dengan sin 98 bahagi 12. Okay. Kalau kita guna sin ke atas, maka
untuk persamaan yang sama dengan kita pun mesti sin ke atas. Okey, bila dah buat macam tu, okay, pindah 9.4 ni jadi darab. And then ingat, kalau nak tahu sudut kena tekan shift sin dekat kalkulator, barulah dapat sudut Q kita 50.87. So sini ialah 50.87. Kita nak tahu bearing kawasan ni. So 90 tolak 50.87, dapatlah bearing P dari Q ialah 39.13 darjah. Okey, ni sudut dia. Bearing kita kena nyatakan dalam bentuk macam ni kan. Kosong kat depan. 039.13 darjah. Okey, bearing diwujud dalam 3 nombor ni ya. Okey, seterusnya B. Bearing pejabat pos dari rumah Ron. Okey, sekarang ni center kita kat rumah Ron. Okey. Kita nak tahu bearing pejabat pos. Nak tahu bearing pejabat pos. Pejabat pos dekat line ni. Okey, pejabat pos dekat line ni. So, bearing ni dia mesti start dengan garisan utara ikut arah jam. Okey, macam yang ni tadi dekat rumah Christina tadi, kita ikut arah jam, kita terus jumpa pejabat pos. So, kita senang nak cari. Untuk rumah Ron ni, kita kena pusing arah jam ni kod ni. Sehingga jumpa pejabat pos. Jadi laluan ni jadi macam ni. Kita kena tahu sudut yang tu. Itu maksud bearing ya. Dia kena mula dari garisan utara dan sudut tu ikut arah jam. Jadi kita nak cari keseluruhan ni. Kita tahu sini setakat yang ni kita tahu dah 270 darjah kan. Sebab sini 90, 90, 90. Dah 270 darjah. Sekarang kita nak mencari nilai R. Okey, kena cari nilai R yang kita tak ada lagi. So nanti bila kita dapat R, 270 tambah R. And then kita dapatlah bearing pejabat pos. Boleh faham tak ni? Ke nak cikgu ulang sekali ni? Pasal bearing ni kamu dah belajar lah waveform kan? Ke tak? Waveform belajar tak bearing? Ke tak ingat dah? Okey. So jadi kita perlu cari nilai sudut dari utara sehingga jumpa garisan pejabat pos. Nak tahu sudut kat sini. Okey. Kemudian kita dah ada 270. Ulang sekali lagi ya. Kita dah ada 270 yang ni. Okey, dah ada 270. Maka kita nak cari lagi R. Okey, so kita buat apa? R ni. Okey, untuk R ni, bila kita tengok sudut sini 98. Okey. Dan sudut Q kita dah ada tadi iaitu 50.87 darjah. Kan yang ni. Dapat dah ni. Q ni 50.87 darjah. And then nak tahu R, senang saja. Okay, kamu tahu satu sudut segitiga ni jumlah dia 180. Maka 180 tolak 98 tolak dengan 50.87 dapatlah sudut R iaitu 31.13. Maksudnya R ni dia ialah 31.13. Okay, jadi kita tambah dengan 270 tadi. Jadi 270 tambah 31.13 dapatlah sudut yang besar ni. Okay, ialah 301.13. Okay, jadi bearing kita akan tulis sebanyak macam samalah sebab bearing ni dia kena 3 nombor ni. Kalau contohnya bearing kamu macam tadi 39, kena letak kosong kat depan. Tapi yang ni dah 301 dah memang 3 nombor. Tak payahlah tambah kosong kat depan. Terus tulis sahaja 301.13. Okey. Boleh sambung soalan C. Boleh go. Okay, now kita nak cari jarak dari rumah Christina ke pejabat pos. Kita nak tahu panjang ni. Panjang ni. Okey. So, kita tengok panjang yang kita nak cari ni dia bertentangan dengan sudut R. Sudut R kita dapat dah tadi berapa? Berapa sudut R tadi? Berapa sudut R tadi?
0, 3, 31. 31. Yes. 31.13 darjah tadi. Okey, jadi kita boleh guna sign rule iaitu rumah Christina yang kita nak tahu ni kita katakanlah R. Okey, katakanlah dia ialah R. So R bahagi dengan sudut dia 31.13. Okey, tu. Okey sini. R bahagi dengan sin 31.13. Kemudian samakan dengan satu nilai iaitu 12 bahagi dengan sin 98 yang bertentangan. Okey, kalau kamu nak ambil Q dengan 9.4 pun boleh sebab Q kita dah tahu sudut dia adalah 50.87. Kamu boleh juga guna 9.4 bahagi dengan sin 50.87. Masih boleh guna. So pilih je lah antara 98 dengan 12 ke atau 9.4 dengan 50.87. Jawapan akan dapat sama juga. Okey, so bila dah dapat dua ni, dah dapat perbandingan dua nisbah ni, maka nak mencari R senang sahaja. Sin 31.13 pindah belah kanan jadi darat. Dapatlah jawapan jarak dari rumah Christina ke pejabat pos adalah 6.265. Okey. Tengok latih diri 9.2. Okey. Harap kamu boleh bagi respons yang aktif sebab kita nak buat latihan ni, cikgu akan tanya kamu. Okey. Tentukan nilai M bagi setiap segitiga yang berikut. Okey, jadi kita boleh tak guna sign rule ni? Boleh tak siapa-siapa bantu cikgu? Boleh. Okey, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi Dia akan jadi sin 78 Okey, sin 78. bahagi 6.7 Okey, bahagi 6.7. darab sin 5.5. Darab sin 55. Darab sin 55 akan dapat kita punya M. Kan? Okey, yes. Yang ni kamu dah masuk working yang kedua. Yang atas tu sebelum tulis working ni kita kena tunjuk dulu perkaitan dua perbandingan dua nisbah tu iaitu sin 78 per 6.7 sama dengan sin 55 per M. Okey, boleh buat. Sorry, betul ke ni? Macam tu. So nak tahu M, betul tak ni? Saya nak tengok. Sin, okay, selalunya kita nak cari nilai yang kita nak cari M tu, kita bagi dia duduk kat atas. Okay, so M per dengan sin 55 sama dengan 6.7 bahagi dengan sin 78. So silap sikit tadi tu yang kawan kamu sebut tadi tu, yang ni. Okay, sepatutnya M sama dengan 6.7 bahagi sin 78 darab dengan sin 55. Jadi penting untuk kita buat ni perbandingan yang first ni dulu supaya kita tak tersilap tukar masa nak selesaikan tu, nak pindah-pindah tu kita tak tertukar. Okey, kita tengok soalan B. Okey, soalan B macam mana pula nak cari M tu? Kita nak cari M. Cepat. Siapa yang dapat on mic. Try. Kesilapan kita tu mungkin orang lain pun buat. So at least kita belajar dari kesilapan. Okay, siapa nak try 1B? Bagi tahu working sahaja, tak perlu nak bagi tahu jawapan. Anyone? Nak cikgu panggil nama kot. Nak cikgu panggil nama lah.
Okay, kita try tengok siapa ada. Badrul Aiman. Badrul Aiman 4E. Ada tak Badrul? Ada cikgu. Okay. Badrul, kalau B tu nak cari M tu macam mana nak buat? Lapan per 40 8 per? darab 8 darab. dan 8 mula-mula kamu buat yang ni dulu apa tu? Macam contoh ni kan dia buat dibuat macam ni. Sign rule tu, formula sign rule tu kita masukkan nilai dahulu. Boleh tak? So kalau kita nak tahu M, dia akan jadi M per dengan apa? M tu perlu letak sin ke tak? kena. Kena. Okay, so cikgu kita letak sin M, dia akan per dengan siapa? 40. 40 tu sudut kan? 40 ialah 40 darjah. Dalam sign rule, sudut kena perkan dengan sisi bertentangan. Sisi bertentangan. So siapa yang bertentangan dengan M? 8. Yes, so sin M per 8. Tu pasangan pertama dia. And then kita kena cari equalkan dengan satu pasangan yang kita tahu sisi dan sudut bertentangannya. Apakah sisi dan sudut bertentangan dalam soalan ni? 6.5 per 40. Okey, 6.5 dulu ke 40 dulu? 40 dulu, sin 40. Yes, sebab kita tengok sin M ni, kita kena tengok perbandingan yang telah kita tulis yang mula-mula sekali ni sin M. So kena ikut sin 40 per 6.5. Okey, kemudian kita akan selesaikan 8 ni kita bawa pergi sana, dia akan jadi darab. So kamu tekan je kalkulator, sin 40 per 6.5 darab dengan 8. Kamu akan dapat nanti bila kamu kira sin M kamu, nanti kamu tekanlah kalkulator. Tapi jangan lupa untuk tekan shift. Hasil jawapan tu tekan shift sin sebab kita nak tahu sudut M sahaja, bukan nak tahu sin M. Faham tak maksud cikgu? Maksudnya kat sini macam cikgu tunjuk. Kalkulator dekat kamu kan? Kalau tak ada, pergi ambil. Okay. Cuba tolong darabkan. Okay. Sin M sama dengan, tekan kalkulator sin 40 bahagi 6.5. Bahagi 6.5 darab dengan 8. Dapat berapa? 0.79. Okay. 0.79 sahaja ke ataupun ada lagi kat belakang dia? 0.79112 betul ada lagi. Ada lagi banyak. Okay. So jenuhlah kita nak salin bla 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 banyak tu semua kan. Dalam exam dia tak mau tahu pun nilai sin M tu. Dia nak tahu nilai M. So kita boleh terus cari M dengan kalkulator dengan nilai yang ada 0.799 tadi tu, jangan padam. Terus tekan shift sin. Kemudian tekan equal sign. Berapa nilai yang keluar? Berapa nilai yang keluar? Lepas kita tekan sin 40 bahagi 6.5 kali 8 sama dengan, akan keluar satu nombor yang tadi tu. And then terus tekan shift sin. Kemudian tekan sama dengan 52.29. 52.29. Okay, yang dekat sini kita boleh bundarkan lah. So kita ambil 52.29. Buat macam tu je. Okay, terus tekan shift sin. Sebab markah dalam exam dia tengok yang first ni. Okay, cara kira dia tengok sama ada yang second line ataupun yang first line ni. Okay, yang ni. And then dia tengok jawapan akhir teruslah sudut M. Okay. Kita try pula soalan C. Anyone? Saya cuba cikgu. Boleh. Cuba. M bahagi sin 43 M bahagi sin 43 sama dengan 12.4 sama dengan 12.4 bahagi
sin 115. Yes, sin 115. Tulis macam ni dapatlah 1 markah. Tak kira lagi. Okay, now kalau kita kira, M kita dapat berapa? M kita jadi macam mana working dia? M sama dengan M sama 12. dengan 12.4 hmm, bahagi sin 115 hmm, darab dengan sin 43. yes, darab dengan sin 43. Untuk cari M ni dia tak ada masalah. Tekan kalkulator terus dapat jawapan. Dia tak ada nak tekan shift apalah sebab M ni wujud sebagai M dah. Okay. Nampaknya boleh tu. Kita tengok soalan 2. Soalan 2 ni kalau macam soalan 1 tu memang direct sangat kan? Direct. Dalam periksa tak keluarlah soalan direct macam ni. A, B, C tu memang tak keluar dalam periksa nah. Kalau keluar dalam periksa tu macam soalan nombor 2 ni. Okay. Jadi dia kata rajah ni menunjukkan sebuah menara yang condong sebanyak 7 darjah. 7 darjah dia sengit. Dia sepatutnya kena tegak kan? Sepatutnya bangunan ni kena tegak. Maksudnya dia ni, bangunan ni dengan Y tu dia sepatutnya 90 darjah. Tapi dia sengit. Menara condong ni dia sengit 7 darjah ke kanan. Jadi dia kata pada jarak 100 meter dari sisi menara itu, jarak 100 meter tu maksudnya sini 100. Okay. Sudut dongaknya ialah 30.5. Ni 30.5 ni sudut dongak lah. Maksudnya kita duduk kat Z, kita tengok menara tu, sudut dongak kita ialah sudut dongak kita ialah 30.5. Jadi anggarkan tinggi XY. Nak tahu tinggi ni. Tinggi hak sengit ni. Sebab bila dia sengit, dia dah tak jadi segitiga sudut tegak. Dia dah jadi non-right angle triangle. Bukan segitiga sudut tegak. Okay, jadi nilai yang ada 100. Kita ada 30.5. Okay. Siapa tahu nilai kat sini? Nilai di sini. Dekat Y. Siapa nak try? Yang nampak. Bila dia condong 7, berapa sudut kat situ? Sepatutnya bangunan sudut 90 kan? Cikgu kata ni sepatutnya Y ni 90. Tapi dia condong tu dia masuk ke kanan sebanyak 7 darjah. So sudut yang 90 tadi tu jadi tinggal berapa? 83 je ke? Macam mana dapat 83 tu? Tolak 7. 90. Ya, 90 tolak 7. Jadi kuranglah daripada 90, sudut dia jadi 83. Okey. Dia nak tahu panjang XY ya. Nak tahu panjang XY. Okey, kalau kita buat calculation panjang XY tu dia jadi macam mana? Siapa nak try? XY, okay, macam cikgu buat. XY per dengan sin berapa? Kamu jawab. XY per dengan sin berapa? 30.5. Okay, 30.5. Okay, kita nak equalkan dengan, kita ada satu sisi lagi, 100. 100 sudut bertentangan dia duduk dekat X ni. Kita tak cari lagi sudut X. Tu yang cikgu nak tanya kamu. Boleh cari tak sudut kat X ni? Sini dah ada 30.5 dekat Z. Sini dah ada 83 dekat Y. So X berapa? Berapa X? Siapa nak cuba on je mat. Tak payah tunggu cikgu tanya apa. Bila cikgu tanya terus on mat. Satu segitiga, tak kira dia segitiga sudut tegak ke tak. 66.5 je. Okay, kamu dapat 66.5. Macam mana dapat 66.5 ni? Kan satu segitiga dia 180. Lepas tu tambah 2 tu boleh tolak. Okay, betul. Sebab satu segitiga, tak kisah dia segitiga sudut tegak ke, sudut tak tegak ke, non-right angle triangle ke, jumlah dia mesti 180. So, kita dah ada sini 83, dah ada sini 30.5, jadi guna je 180 tolak 30.5, tolak 83, dapatlah balance kita sudut di X ni 66.5. Jadi kita boleh gunalah 66.5 ni ke dalam persamaan sin yang kita nak selesaikan tadi, iaitu sama dengan 100 bahagi sin 66.5. Jadi pindahkan sin 30.5 ni ke kanan jadi darab, maka dapatlah XY kita. Okey, selesai lah.
Alright. Okay ni, setakat ni sign rule. Boleh cikgu. Boleh, dia hanya ingat formula sahaja. Kemudian tengok, sisi yang kita nak cari tu mesti ambil bersama dengan sudut yang bertentangan. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada kes berambiguiti. Benda kes berambiguiti ni. Okey. Mana maksud ambiguity tadi cikgu cari sekejap Oh, kat sini. Okey. Ambiguity tu maksudnya ambiguous case dalam English lah. Apakah maksud ambiguity? Tengok dekat pocket matematik ni. Ambiguity bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Okey. Maksudnya kat sini. Okey. Katakanlah cikgu kata, bina satu segitiga. Bina satu segitiga. Cikgu kena cakap secara lisan dengan kamu ni. Cikgu kata bina satu segitiga yang panjangnya 6 cm, kemudian ada 4 cm dan sudut 30. Yang mana sudut 30 ni bukan sudut kandung. Apakah maksud sudut kandung? Sudut kandung ni maksudnya macam gini. Kalau dalam segitiga tu, sini 30. Sini akan jadi 6, sini akan jadi 4. Maksudnya 6 dengan 4 tu duduk di antara sudut 30. Tu maksudnya sudut 30 ni sudut kandung. Dia duduk di antara 4 dengan 6. Tapi yang cikgu minta kamu buat ni, sudut 30 ni bukan sudut kandung. Maksudnya dia tak duduk di antara 6 dengan 4. Dia tak duduk di antara 6 dengan 4. Maka kamu akan bina, dia akan ada dua segitiga yang betul dalam kes ini. Iaitu, katakanlah kalau kamu buat jenis yang segitiga ni, 6. Sini 30 darjah. Dan 4 cm kamu takkan letak dekat sebelah 30 ni sebab cikgu kata bukan sudut kandung. Kamu akan letak kat tepi ni. 4 cm. Ni jawapan pertama yang mungkin kamu akan buat. Jawapan kedua mungkin kawan kamu akan buat. Sini 6. Sini 6. Sini 30. 4 tu mengikut ni. 4 cm. Macam ni. Jawapan yang kedua ni pun betul. Salah ke? Tak ada benda salah kan? 6, 4 dia main ke ni. Dia main ke kiri. Segitiga yang kedua masih 6 dan 4 tu dia main ke kanan. Dia pun sambung dengan sudut 30. Dapat juga satu segitiga. So dua-dua ni tak salah. Jadi kes ni lah kita namakan kes ambiguity. Maksudnya memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu dan tafsiran tu tak salah. Jadi dalam penyelesaian segitiga ni, kita kena ambil kira kes ambiguity ni iaitu kes kemungkinan ada dua segitiga yang tepat. Mungkin kamu masih samar-samar. Kita tengok dekat table ni. Katakanlah satu segitiga wujud. Satu segitiga wujudlah keadaannya apabila A sama dengan H. A sama dengan H. Yang ni maksudnya satu segitiga je lah wujud. Ataupun apabila kita kata A kita tu lebih besar ataupun sama dengan C, maka kita tahulah kita boleh tarik. Sebab besar kan daripada C. Bila besar daripada C, dia panjang, dia akan pergilah ke sana. Takkanlah nak main kot ni. Nak main kot ni lagi panjang dengan C ni, dia dah tak jadi segitiga. Kalau dua segitiga wujud, maksudnya H tu, A. Keadaan kes ambiguity ni berlaku apabila satu sisi A tu panjangnya ialah di antara H dan C. Panjangnya di antara H dan C maksudnya A ni dia lebih panjang dari H tapi dia pendek lagi dari C. Bila keadaan begitu berlaku, nilai A tu mungkin dia akan pergi ke sini atau mungkin dia akan ke sana. Jadi dua segitiga yang akan wujud. Dua segitiga yang akan wujud sama ada segitiga yang macam ni, yang mana A nya pergi ke kanan ataupun
keadaan di mana A duduk di kiri. Okay, jadi bila keadaan macam ni kita gabung, bila dua segitiga ni cikgu gabung, nak tunjuk kat kamu lah. Okay. Ni segitiga yang mungkin dia punya A belok ke kanan. Satu lagi mungkin segitiga tu dia belok ke kiri. Okay, yang mana dua ni dia akan jadi segitiga sama kaki sebab A ni sama panjangnya. Okay, A sama panjang. Boleh tak ni setakat ni? Mungkin kita kena tengok contoh kot baru kamu boleh tangkap. Okay. Dan tambahan sikit dengan case ambiguity ni. Okay. Bila berlaku case ambiguity, dia akan ada dua nilai C. Dua nilai C. Kalau segitiga dia macam ni, C tu dia akan duduk kat sini. Iaitu sudut tirus. C kat sini, sudutnya kurang dari 90 darjah. Kalau ambiguity dia jadi macam ni, C akan jadi duduk sini. Bila C duduk kat sini, sudut dia ialah lebih besar dari 90 darjah. Dia dah jadi sudut cakah ataupun obtuse. Okey. Lagi, nilai yang akan berubah ialah nilai B. Kalau case ambiguity yang pertama ni, nilai B dia akan jadi lebih besar lah. Mencakupi macam tu. Jika case ambiguity yang kedua, nilai B dia kecil sikit. Setakat tu sahaja nilai B dia. Okey. Nilai yang kekal, apakah nilai yang kekal yang tak berubah dalam dua-dua kes ni? Yang tak berubahnya ialah nilai A, sudut A ni tak berubah dan panjang C. Panjang C tak berubah. Yang berubahnya hanyalah sudut C dan sudut B ya. Sebab dia berubah tempat. Sudut C dan sudut B. B ni dia berubah sebab C ni lah efek kepada C ni memang masuk ke dalam. So B ni akan jadi kecil. Kalau yang ni A ni dia keluar ke kanan, B tu jadi makin luah. So berubah nilai. Tapi dua-dua ni segitiga dia betul. Okey, tengok contoh 4. Okey, tentukan sama ada wujud kes berambiguity bagi setiap segitiga yang berikut. Okey, kita ingat kes berambiguity kita berlaku apabila sudut 30 ni bukan sudut kandung dan RQ ni lebih pendek dari sini. Jadi kita tengok soalan A. Okay, sudut 40 ni memang bukan sudut kandung sebab 7 kat sini, 4 kat sana. Kalau 4 dekat sini barulah kita kata sudut kandung. Okay. Dan yang kedua ciri-cirinya ialah RQ ni, 4 ni pendek dari 7. Bila berlaku begitu maka dia ialah wujudlah kes berambiguity dalam kes ni. Maksudnya wujudlah dua segitiga pada segitiga ini. Okay. Soalan B pula, kita lihat bahawa dua sudut diberi. Sini 40, sini 80. Kalau dua sudut diberi, dia takkan wujudlah kes ambiguity sebab kita tahu dah nilai Q kita 80. Memang Q 80 ni kurang dari 90, maka kita akan lukis satu segitiga sahaja. Takkan wujudlah dua segitiga. Hak sebelum ni, yang wujud dua segitiga sebab Q kita ni tak diberi. Kat sini ni kita tak tahu berapa. Kita hanya tahu 4 dengan 7. Jadi kita mungkin akan lukis 4 kita tu. Kita mungkin akan lukis 4 cm kita tu keluar macam ni. Boleh? Masuk ke dalam pun boleh. Dua akan terhasil dua segitiga yang tepat. Tu maksud ambiguity. Kalau macam soalan B ni dia bagi tahu dah sini 80. Habis tu tak perlulah nak lukis dua lagi ni segitiga. Memang macam ni lah satu segitiga yang Q-nya 80 kat sini. Okey, faham tak kenapa berlakunya case ambiguity ni? Boleh tak? Cikgu, ulang sikit. Ulang sikit. Okey, cikgu ulang balik. Case ambiguity berlaku apabila kita hanya ada nilai macam ni atas. Okey. Cikgu padam balik yang atas ni. Okey, case ambiguity berlaku apabila kita hanya ada nilai 6 cm, 4 cm dan satu sudut bukan kandung 60. Kita hanya diberi nilai-nilai tu and then kita disuruh melukis segitiga. Jadi kat situ nanti kita akan menghasilkan dua segitiga yang tepat. Maksudnya kalau kawan kamu yang CA ni dia lukis segitiga dia macam tu. Yang mana 4 cm tu masuk ke dalam, ke kiri. Sini 6,
sini 30 darjah. Sini, okey. Dia menghasilkan segitiga bentuk macam ni. Manakala kawan kamu yang kedua, dia menghasilkan segitiga 4 cm dia pergi ke kanan. 4 cm. 6 cm, 30 darjah. Nampak tak? Ada dua segitiga yang wujud kat sini dan dua-dua segitiga ni betul. Tak salah. So inilah namanya ambiguity. Bila kamu mentafsir, membuat dua tafsiran terhadap sesuatu. Okey, kamu mungkin tafsir dia seperti ini, kamu mungkin tafsir dia seperti ini. Okey, cuma bila tafsiran yang ni buat, okey, bila kawan yang pertama buat tafsiran macam ni, dia akan dapat sudut kat sini, sudut cakah. Sudut cakah kat sini, sudut lebih 90. Dan dia akan dapat sudut kat sini, dia jadi macam sudut tirus, kan, jadi kecil. Okey, kalau kawan kedua kamu buat macam ni, dia akan dapat sudut dekat sini, dekat titik ni, sudut kurang 90, sudut tirus. Dan sudut B dia, sudut atas ni, dia akan jadi lebih besar berbanding sudut yang pertama tadi. Okey, sudut akan jadi berubah nilai, sudut akan jadi lain. Sudut akan jadi lain dan jarak antara ni, bawah ni dengan tapak segitiga tu pun akan jadi berlainan. Itu yang tafsiran yang kamu buat. Bila hanya nilai 6, 4 dan 30 darjah sahaja diberi. Okey. 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 Dan ambiguity ni dia berlaku ataupun dia wujud jika macam ni. Hanya diberi panjang dua sisi A dan C, iaitu tadi contoh tadi 6 dengan 4 serta satu sudut bukan kandung. Macam soalan tadi 30 darjah. Bila dia hanya bagi dua nilai keadaan macam ni, ambiguity pasti akan berlaku. Sebab kamu akan buat tafsiran, akan buat dua tafsiran bentuk segitiga tadi. Okey, dan sisi bertentangan tu 6 dengan 4 tadi, 6 dengan 4 kan bertentangan. A lebih pendek. 4 tu dia kena lebih pendek daripada 6. Tetapi dia kena lebih panjang dari H. H ni ialah tinggi segitiga. Barulah dia akan berlaku case ambiguity. Okey. So yang contoh 4B tadi ni dia tak berlaku sebab dia bagi satu sudut kat sini dekat Q. Jadi bila soalan bagi panjang 21, 17, sudut 40, sudut 80 sini memang kamu akan dapat segitiga, satu segitiga ni sahaja. Takkan ada case ambiguity sebab kamu tahu sudut Q sini berapa. Kalau macam soalan A, akan berlaku ambiguity sebab kita tak tahu sudut di Q ni berapa. Jadi dia boleh jadi 4 kamu tarik kat sini boleh, kat sini pun boleh jadi. Q sudut kat sini pun boleh jadi Q. Okey. Boleh tak ni? Okey. Okey. Kita terus kepada contoh 5. Okey, dia kata dalam segitiga ABC, okey dah lukis ni ABC ni, sudut BAC lah 40. Okey ni 40 kat sini. AB 20 cm, BC 14 cm. Itu nilai-nilai yang mungkin bagi C dan B. Okey. Jadi dia bagi 20, 14 dengan 40. Yang mana 40 ni bukan sudut kandung. Okey, 40 bukan sudut kandung. Dia bagi 20 dengan 14. 14 ni pula lagi kecil daripada 20. Maka kat sinilah berlakunya case ambiguity. Sebab soalan ni kalau perhatikan dia tak lukis pun. Dia hanya bagi ayat. Bila dia bagi ayat, ada dua lah kemungkinan segitiga yang akan terhasil. Okey, jadi iaitu mungkin akan terhasil segitiga macam ni. A, B, C macam ni. Atau mungkin juga terhasil segitiga yang kedua. A, B, C kat sini. Okay, case ambiguity. Jadi soalan minta sudut C dan sudut B. Jadi bila kita ada dua kemungkinan segitiga, maka kita juga akan cari dua kemungkinan sudut B kita. Sudut B pertama dengan sudut B ni. Dan kita juga akan mencari sudut C. Disebabkan berlaku case ambiguity, kemungkinan akan berlaku akan dapat dua sudut C, iaitu C1 kat sini dengan C kat sini. Okey, mari kita tengok macam mana nak meneruskan pengiraan ni. Okey, kita cek dulu adakah wujud case ambiguity pada segitiga ABC ni. Cara dia ialah, okey, 14 ni tengok. Dia
lebih besar ke, lebih panjang ke, lebih pendek dari tinggi segitiga H? Sebab berlaku ambiguity kalau 14 ni lebih besar dari H. Okay, so bila kita kira si H ni, kita guna formula sin. Okay. Dia akan jadi ni segitiga sudut tegak kat sini. Okay. Kita nak tahu nilai H ni, kita akan guna sin 40. Iaitu sin 40. Yang ni formula sin macam biasa untuk segitiga sudut tegak. Sin 40 tentang dia H. H bahagi dengan hypotenuse dia 20. So sin 40 bila kita darab dengan 20, H kita akan dapat 12.856. Bila tinggi segitiga ni kurang dari 14 ni, maka berlakulah case ambiguity. Maksudnya 14 ni bila lagi panjang dari H, dia boleh gerak kiri kanan macam tu. Dia boleh pergi kiri kanan. Okay. Bila dah berlaku case ambiguity, maka maksudnya wujud dua segitiga keadaan macam ni. Okay, now untuk ABC yang pertama yang ni, kita nak kira dia punya C. Okay, kita nak kira dia punya C. So masukkan nilai A kat sini 40 darjah. AB ni 20 cm. Kan sebab soalan kata ni. Soalan kata atas ni AB 20 cm. Sudut BAC maksudnya sudut di A lah. 40 darjah. Tu that's why cikgu letak 40 darjah dekat A. AB 20 cm dan BC dia kata 14 cm. So BC 14 cm kat sini. Okay. Fokus dekat segitiga yang pertama dulu yang ni. Jadi dia suruh cari nilai C untuk segitiga pertama ni. Nilai C dia kita akan guna sine rule lah. Okay, sudut C. Sin C bahagi dengan 20. Okay, ni. Sama dengan sin 40 bahagi 14. Okay, pindah-pindah kita akan dapat sudut C 66.68. Okay, kita tulislah kat sini 66.68. Sudut di C. Okay. Tu C yang pertama. C yang kedua berapa? Okey. Kat sini kena dengar betul-betul. Okey. Kamu lihat segitiga ni. Cikgu besar, cikgu zoom sikit. Okey. Dekat sini kita kira, okey, yang ni gambar yang buku teks lukis ni ialah apabila dia meletakkan dua segitiga ni duduk sekali. Dia combine. Okey. Yang mana segitiga pertama ialah yang ni. Segitiga kedua ialah yang dia mengikut ni. Yang tu. Tu. Nampak tak ni? Aku nak buat colour lain. Segitiga pertama yang ni. Okay. Segitiga kedua yang ni. Ni. Segitiga pertama, segitiga kedua dia letak sekali. Tu gambar jadi macam tu. Kenapa dia letak sekali? Sebab dia memudahkan kita mengira. Okey, dia memudahkan kita membuat pengiraan iaitu tadi kita dah kira C kita kat sini 66.68. Okey. Dia case ambiguity ni dia akan bentuk satu segitiga sama sisi kat sini. Ni. Sebab 14 tadi kita tengok tadi teori 14 ni dia boleh gerak ke kanan, dia boleh gerak ke kiri. Jadi dia akan jadi nilai yang samalah. Kalau ke kanan ni 14, ke kiri pun 14, maka sini dia akan bentuk segitiga sama sisi. Kalau sini kaki dia 66.68, maka belah ni pun dia akan jadi 66.68. Okey, kita nak tahu belah sini. Okey, ni C1 kita ni kita nak tahu yang C ni belah sana. Maksudnya dekat gambar yang combine tu kita nak tahu yang sebelah 66.68. So nak tahu C1 tu cara dia guna 180 sebab satu garisan lurus. Tolak sahaja dengan 66.68. Kita akan dapatlah C1 kita. Terus kita dapat C1 kita. Okay, nampak tak? Ni pengiraan dia. 180 tolak 66.68 kita akan dapat 113.32. So C ni lah 113.32. Okay. 113.32. Selesailah C. Dua nilai C kita. Now untuk B. Okay.
B yang ni, kita tengok segitiga pertama nah. Segitiga pertama kita, okay, B kita ialah B yang besar ni. Okay. B yang besar ni, kita ada sudut C dah ada 6.68, dah ada sudut A 40, maka nak tahu B yang besar ni ialah 180 tolak 66.68 tolak 40. So B kita akan dapat di sini 73.32. Okay. Dapatlah B kat situ 73.32. Manakala untuk yang B yang B1 ni, okay, B yang pertama ni, A sini kan 40. Okay, sama juga guna 180 tolak 40 tolak dengan C1 kita kira tadi. Dapatlah B1 kita 26.68. Okay, maksudnya kat sini, bila kita check, okay, dia berlakunya ambiguity ni apabila maklumat diberi tak cukup. Okay, dia hanya bagi dua sisi dan satu sudut bukan kandung 40. Jadi bila berlaku macam ni, kita test dulu. Adakah wujud case ambiguity? Okay, macam mana nak test? Cari tinggi segitiga tu, H tu. Guna sin. Guna formula sin iaitu opposite bahagi hypotenuse. Kita dapat H kita 12.856 and then kita compare nilai H kita dengan BC 14. Okay, kita kena ambil nilai, soalan bagi 14 dengan 20, kita kena compare dengan nilai yang kecil ni, 14. Okay, so kalau 14 ni lagi panjang lagi 12.856, maka berlakulah case ambiguity. Bila berlaku case ambiguity, dua bentuk segitiga akan berlaku, sama ada segitiga besar ni atau segitiga kecil ni. Okay, kamu kena tahu benda tu apa yang berlaku, apa gambar segitiga yang akan terhasil bila berlaku case ambiguity. Okay, jadi soalan minta untuk hitung nilai C dan B. So nilai C akan ada dua nilai, satu C daripada besar ni, satu C daripada segitiga kedua. B pun sama, satu B daripada segitiga pertama, satu lagi daripada segitiga yang kedua. Okay, so untuk C sudut C yang pertama ni kita akan guna sine rule. Okay, guna sine rule, dapatlah 66.68. And then untuk C ni, cara nak dapat C yang kedua ni pada ambiguity yang kedua, dia ialah sudut cakah. Kan cikgu sebut tadi, C ni bila berlaku ambiguity, C akan ada dua nilai, satu sudut tirus yang kurang 90 darjah, satu akan dapat C yang lebih 90 darjah, sudut cakah. So dapatkan C1 ni, tolak saja 180 tolak 66.68 dapat 113.32. Kenapa kena tolaknya 180 sahaja? Explanationnya kat sini. Okay. Explanationnya kita boleh lihat dengan jelas apabila kita combine dua-dua segitiga tu. Yang mana sini ni ialah sudut segitiga sama kaki. So bila dekat C tadi kita kira 66.68, so kaki satu lagi pun mesti 66.68. So C1 kat belakang ni 180 tolak 66.68. Okay, jadi bila kita nak cepat dalam exam, kita just ambil je 180 tolak dengan C yang pertama ni akan dapatlah C yang kedua. Okay. Manakala untuk B tak ada masalah lah sebab kita dah ada dua sudut ni, 66.68 dengan 40, tolak dengan 180 dapat B yang pertama. B yang kedua pun sama, 180 tolak 40 tolak 113.32 akan dapat B yang pertama. Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Jika tak ada soalan, kita tengok latih diri 9.3. Okay, soalan dia kata, bagi setiap segitiga yang berikut, okay, segitiga ni tak dilukis pun, dia hanya bagi maklumat. Tentukan sama ada wujud case ambiguity atau tidak. Okey, tengok sudut A. Dia bagi ABC. Sudut B 62.5. Okey. Jadi kalau kita try untuk lukis, katakanlah, okay, lukis dulu macam tu. Label A, B, C. B 62.5. Sudut BC 14.5. Okay, BC 14.5.
Sekejap Okay, sekejap. Okay, C, A. BC ialah 14.5, AC ialah 10. Okay. Jadi katakanlah kita dapat lukisan macam ni, sudut B 62.5, panjang BC 14.5 dan panjang AC ialah 10 cm. Adakah ni case ambiguity atau tidak? Adakah ni case ambiguity atau tidak? Cepat buka mic. Jawab. Kita ada sudut bukan kandung 62.5. Lepas tu compare Ya, panjang. Ya, sebab apa ya? Kenapa ya? Yang sebab lain? C tu, Yes, sebab C tu 10 tu dia kecil. kecil dari? Dia kecil dari 14.5 tu. Yes, betul. Okay, dia ada dua syarat. Pertama, tengok sudut yang diberi bukan sudut kandung. Okay, dan 10 ni mesti kecil dari 14.5. So, kita akan kata yang A ni ialah akan wujud case ambiguity. Okay, kalau B, PQR, R 28 darjah. Okay, kita tekan dah. R sini 28 darjah. QR 8.2 dan QP ialah 11.4. Okay, yang ni wujud tak case ambiguity? Tak wujud. Tak wujud ke? Tak wujud. Sebab apa tak wujud? Sebab sebelah tu dia lebih tinggi pada 8.2. Yes. Memanglah dia bagi sudut yang bukan kandung, tetapi 11.4 ni lebih panjang dari 8.2. So tidak akan berlakulah case ambiguity. Okey. Tengok contoh yang kedua. Rajah menunjukkan PQR yang tidak lengkap. PQ 15.5 dan sudut QQR ialah 35. Diberi QR ialah 10.5. Cari nilai QRP yang mungkin. Dia nak tahu sudut. Okay, bila ditulis sudut QRP ni maksudnya dia nak tahu sudut R. Sudut R kita kat sini. Okay, sudut R kita kat situ tapi segitiga kita tak lengkap. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan nak cari sudut R? Jadi maksudnya kat sini dia akan berlaku dia akan berlaku segitiga ambiguity. Iaitu sama ada, okay, segitiga kita sambung kat sini. Ataupun mungkin kawan kamu dia sambung. Okay, ataupun mungkin dia akan buat kat sini. Yang mana R1 dia akan jadi situ. Dia akan jadi bentuk dua segitiga. Kemungkinan dua segitiga. Jadi bila dia tanya sudut QRP, dia nak tahu sudut R. Iaitu sudut R yang pertama yang hitam ni dengan sudut R yang merah ni. Okay. So, kita fokus dekat segitiga yang hitam ni. Okay, segitiga yang hitam tu. Okay, untuk yang hitam ni, QR kita panjang memang soalan bagi iaitu 10.5. Okay. Macam mana nak tahu sudut R hitam ni? Siapa boleh bagi tahu? Macam mana nak tahu sudut R tu? Guna rumus sin tu ya. Yes, kita akan guna rumus sin dulu. Okay, iaitu macam mana jadi macam mana? Kalau guna rumus sin dia akan jadi macam mana? Sin QRP per 15.5. Okay, sin R Sin R kan? Okay, sin R sama dengan 15.5. Satu lagi? Sin 35 per 10.5. Okay, sin 35 sama dengan 10.5. Okay. So yang ni pengiraan nanti ni nak kena tekan shift sin tak? Kena tu.
Kena kan? Okay, jadi bila tekan shift sin tu, kita akan dapat, okay, cikgu bagi nilai siap-siap. Kita akan dapat 57.86. Okay, 57.86. Okay, cikgu tanda dekat gambar rajah. R ialah 57.86. Okay, bagaimana dengan R merah? R untuk segitiga yang ketiga, kemungkinan dia macam ni dan R duduk kat situ. Macam mana nak cari R prime? Sorry, R1. Cikgu bagi tahu tadi dekat contoh ni. Okay. Kalau kita ada sini 6.68. Okay. Kan? Cikgu terang balik kat sini sikit. Kalau sini kita 66.68 ni, maka sini pun akan jadi 66.68. So, nak tahu sudut belah sini, kita akan guna 180 tolak 66.68. Atau, tanpa yang ni kita explanation bila digabung dua segitiga ambiguity itu. Kalau cikgu pecahkan, kalau cikgu tak gabung, step dia akan jadi 180, nak tahu C1 ni, 180 tolak dengan 66.68 C kat sini. Kita akan dapatlah C1 kat sini. 113.32. Habis tu kalau yang ni pun sama juga. Kalau nak dapat R1 ni jadi cara kerja dia macam mana? 180 tolak 57 tu. Yes. Dapatkan R1 tu dengan 180 tolak 57.86. Kita shortcut teruslah. Tak payahlah kita nak gabung, nak tunjuk satu-satu. Kita shortcut terus tolak. Tapi yang penting kita tahu pasal apa kita kena tolak dengan 180 tadi tu. Cikgu dah explain dalam contoh tu. So R1 yang kedua kita akan dapat 122.14 hasil tolak. Okay. Jadi dapatlah dua sudut R tu. Okay. Selesailah. Kita dah menjawab soalan A. B. Seterusnya cari panjang yang mungkin bagi PR. Okay. Panjang yang mungkin bagi PR. PR tu lah PR yang besar ni. Yang segitiga, cikgu padam dulu. Okay, dia kata PR maksudnya yang besar ni. Okay. Dia nak cari PR panjang yang, katakanlah X lah, kita buat X. Atau panjang PR. PR ni katakanlah X. Okay. Tadi R tadi kita guna balik nilai R kat sini kita dapat berapa tadi ya? 57.86. Okay. Nilai-nilai yang kita tahu kita masukkan. Okay. So, bila disebut PR ni, kita fokus dekat segitiga satu yang ada PR je lah. Bukannya PR prime tadi, hak merah tadi tu. Sebab dia bukan nak tahu segitiga tu, dia nak tahu segitiga PR ni. Jarak PR sebenar ni lah. Okay. So, yang ni, PR tu kita andaikan X. Kita boleh guna formula sine rule tak ni? Tapi kalau nak guna sine rule, X ni kena per dengan sudut bertentangan, sudut Q. Soalan cikgu, boleh tak cari sudut Q ni berapa? Boleh. Macam mana? Tolak, tambah semua betul tolak 180. Yes. So Q nanti 180 tolak 35 tolak 57.86. Kamu akan dapat Q kamu 22.86. Okay, 22.86. Sekarang siapa yang boleh bantu cikgu untuk cari X ni? Okay, buka je mic. Bukan cikgu pun tak tahu siapa yang cakap. Cikgu duduk share screen ni. Buka je mic. Cikgu dengar suara je. Bagi tahu. Macam mana nak cari X? X per sin 22.86. Okay, X per sin 22.86. Dia mesti ada equal dengan siapa? Yang Sama satu pasal dengan sama dengan 10.5 per sin 35. 10.5. Okay, sebab kamu kata QR ni 10.5. Yes, betul. 10
bahagi sin 35. Okey, nampak tak? Jadi kita akan dapatlah X kita. Kira-kira tu dapatlah X kita nanti 7.112. Kemudian patah balik bahabak PR sama dengan 7.112. Okey. Yang tadi kat sini kawan kamu guna 10.5 bahagi sin 35. Kita boleh juga guna nilai satu lagi, nilai apa yang kita boleh guna selain 10.5 dengan sin 35? 15.5. Yes, 15.5 dia akan bahagi dengan sin berapa? 57.86. Yes. Jawapan akan dapat sama juga. Okey. Kita pergi kepada menyelesaikan masalah. Okey. Menyelesaikan masalah ni kena faham dan kena keluarkan maklumat yang dia bagi. Okey, Azian dan Christine berdiri menghadap sebatang tiang bendera seperti dalam rajah. Sudut dongak puncak bendera dari Azian. Okey. Ayat dia ni dari Azian. Sudut dongak. So dari Azian kita tanda kat mata dia lah kan. Dari Azian ni dia pandang bendera tu. Okey. Dan kita kena buat satu pandangan aras mata dia. Mereka ni sama tinggi semua tiga orang ni. Okey, kat situ sudut dia ialah 3. Berapa darjah? 36. 36. Dia pandang bendera tu 36. Manakala sudut dongak puncak bendera dari Christine pulihlah 50. Okey, dari Christine ni dia pandang puncak bendera ni sudut dia 50. Badrul berdiri di sebelah kiri tiang bendera dan sudut dongak puncak bendera darinya adalah sama dengan Christine. Okay, so untuk si Badrul ni, saya ingat sikit. Dari Badrul ni, saya ingat juga, tak apalah. Dia ialah 50 darjah sebab dia kata sudut dongak dia sama dengan Christine. Jarak di antara Azian dengan Christine ialah 35. Okay, jarak Azian dengan Christine ni, kira daripada kaki mereka ni, 35 meter. Cari jarak di antara Azian dengan Badrul. Jika tinggi bagi ketiga mereka adalah sama. Oh, dia nak tahu jarak ni. Azian dengan Badrul ni. Berapa? Okey. Jadi, mula-mula, gambar ni, tengok soalan terjemah dalam bentuk segitiga yang ni, yang mudah kita lihat. A ni untuk A for Azian, B for Badrul, C for Christine. D ni puncak tiang. And then 36, 50, 50 ialah sudut dongak masing-masing. Dan 35 ni jarak Azian dengan Christine. Soalan kita nak cari jarak AB ni. Nak tahu jarak AB kat sini. Okey, jadi mula-mula sekali kita nak selesaikan dia. Kita akan cari jarak CD. Nak cari panjang CD ni. Okey, nak cari panjang CD. Okey, 180. Okey. Dapatkan dulu sudut D. Okey, dapatkan dulu sudut D ni. Sudut D besar ni. Okey. So, 180 tolak 50 tolak 36. Dapatlah sudut besar ni 94. Okey, 94. Dan sudut BDC. Sudut BDC ni ialah sudut D yang kecil tu. Okey. Sudut D yang kecil tu 180 sebabkan dia kaki dia sama ni 50-50. So 180 tolak 100 lah kat sini kan, 50-50. Maka yang kat D ni, dekat D ni, dia 80. Okay, now baru kita boleh cari DC. Okay, DC, formula sin rule. DC ni per dengan kita ambil yang 36. Jangan ambil yang 50. Sebab apa tak boleh ambil 50? Sebab kita tak tahu panjang BC. Okey, tengok kalau kita guna sudut 80, kita guna segitiga kecil ni, kita akan ada masalah. Masalahnya ialah, bila kita nak buat sin rule, kita nak cari DC, kita per dengan sin 50 sama dengan,
kita akan guna sin 80 ni tapi kita tak ada nilai BC. Dia akan jadi tak tahu berapa nilai BC, kita perkan dengan sin 80. Dia tak boleh dua nilai tak tahu. Tak boleh dua nilai yang tak tahu nilai. Kita nak cari DC, kita dah nak cari DC. So semua tiga-tiga ni kena terisi dengan nilai. That's why kita tak boleh guna segitiga yang kecil tu. Kita akan guna segitiga yang besar. Okay. So segitiga besar gunakan hitam. Okay, dia akan jadi DC yang kat sini. DC per dengan K. Pada segitiga sudut besar ni, ADC ni, DC ni bertentangan dengan 36. So guna sin 36 samakan dengan 35 ialah panjang AC. Kita tak ada nilai BC tapi kita ada nilai AC. That's why lah kita kena guna segitiga besar sebab kita ada AC ni. Okay. So sambung 35 bahagi dengan sin 94. Mesti ambil D yang untuk segitiga besar. 94. Then DC kita akan dapat 20.6227. Okay. Now kita nak cari BC. Sebab apa nak cari BC? Sebab nanti 35 ni kita akan tolak dengan panjang BC. Dapatlah jawapan AB. Okay, nak tahu BC, kita boleh guna segitiga kecil. Sebab maklumat cukup. Tengok BC per dengan sin 80 bertentangan dengan dia. Okay. Sama dengan 20.6227 bahagi dengan sin bertentangan dengan dia. Sudut tu 50. Okay, sin 50. Maklumat cukup. Kita boleh kira. Teruskan kira. Dapatlah BC kita 26.5120. 26.5120. So nak tahu panjang AB, tolaklah 35, tolak 26.5120, dapatlah jarak AB lah 8.488. Okey. Ada nak tanya? Tak ada you. Tak ada. Okey, mari kita buat sama-sama. Latih diri 9.4 sebelum kita end our class untuk hari ni. Okey. Kita buat sama-sama Jadi kena fahamkan soalan latih diri 9.4. Encik Samad buat pelan bagi kawasan tanaman sayur-sayuran miliknya seperti dalam rajah. Encik Samad ingin meletakkan 2 penyiram air di tengah-tengah kawasan tanaman. Okay, nampak tak ni penyiram air pertama, penyiram air kedua. Pilih yang akan mengawal penyiram air itu diletakkan di bucu kawasan tanaman. Nampak tak ni pilih air tepi ni. Jarak di antara 2 penyiram ialah 6 meter. Okey, 2 penyiram ni jaraknya 6. Okey, 6. Dan jarak di antara pilih air dengan penyiram air yang paling dekat dah 5. Jarak pilih air dengan penyiram paling dekat ni. Sini 5. Situ 5, situ 6. Sudut yang terbentuk antara Sudut yang terbentuk antara pilih dengan kedua-dua penyiram air itulah 25 darjah. Maksud ayat tu, okay, siapa tahu kat mana duduk 25 darjah? Soalan pertama. 25 darjah tu duduk kat mana? Duduk kat pilih air ke? Duduk dekat penyiram air hak dekat ke? Penyiram air hak jauh? Siapa nak try? 25 darjah tu. Pilih yang penyiram air yang dekat tu. Penyiram air yang dekat. Okey, orang lain ada tak setuju? Ayat dia sudut yang terbentuk antara pilih dengan kedua-dua penyiram air. Maksudnya antara pilih dengan kedua-dua penyiram air. Antara pilih dengan penyiram air pertama dan antara pilih dengan penyiram air kedua. Maksudnya kat sini 25 darjah tu duduknya di pilih air. Okey, duduknya di pilih air. Sebab ayat dia ayat dia sudut yang terbentuk antara pilih dengan kedua-dua penyiram. So pilih dengan penyiram pertama dan pilih dengan penyiram kedua. So sudut tu tengah-tengah ni lah 25 darjah. Hitung jarak di antara pilih dengan penyiram yang paling jauh. Okey, dia nak tahu jarak ni pilih dengan penyiram air yang paling jauh. Dia nak tahu kat sini. Okey.
Jadi, mula-mula nak cari apa? Kita nak selesaikan, kalau kita nak terus cari panjang, katalah panjang X lah yang kita nak cari ni. Okay, katakanlah jarak antara pilih dengan penjara yang paling jauh tu X. Okay. Kita kalau nak guna rumus sine rule, X, kita akan buat per dengan sin O. Sin sudut bertentangan dengan X tak ada. Jadi, macam mana nak buat? Cari nilai sudut dulu ya. Okey, cari nilai sudut yang mana? Sudut mana nak cari? Nilai yang lengkap kita ada kat sini ialah 6, pasangan dia 25 ni. 6 dengan 25, 6 dengan sin 25. Jadi kita ada sisi 5 ni. Sisi 5 ni sudut dia dekat penyiram air pertama ni. Yang tu kita tak tahu lagi dan kita boleh cari. So mari kita cari. Okey, kita cari sudut kat sini. Okey, cara nak cari sudut yang cikgu ada anak panah hijau ni, caranya ialah theta lah, katakanlah sudut kat situ theta. Jadi theta per dengan sisi yang bertentangan dengan dia berapa? 5 tu. Okey, theta per 5 sama dengan, pasangan yang kita tahu sisi dan sudut pertentangan dia lah 6 dengan 25. So, tapi ni sudut kan? So, theta ni kena letak apa? Sin kat depan. Jangan Sin. lupa sudut kena letak sin, yes. So, pasangan yang kedua sin 25 per 6. Oh, dia kena macam ni Sin 25 per 6. Okay. And then, kamu akan selesaikan lah. Jangan lupa tekan shift sin. Okay. Bila kamu selesaikan, kamu akan dapat berapa ni? Saya tekan, Zat. 20.6. Okay, 20.6. So kat sini 20.6. Okay. Sekarang boleh lagi tak kita guna formula sin untuk cari X? Sudut bertentangan dengan X ni belum ada. Boleh kira tak? Sudut bertentangan dengan X tu. Macam mana nak cari sudut bertentangan Boleh. dengan X ni? Macam mana? Tolak 180. Yes. Boleh tolak dapat berapa? Kira tak? Kamu tengah kalkulator je kira macam dapat nilai. 134.38 ni. Okay. 134.38. Sekarang boleh cari lagi X ni. Boleh lagi cari X. Boleh. Macam mana? X per X kena ada sin tak? X kena ada sin tak? Tak payah. Tak payah sebab X tu panjang bukan sudut. Okay, X per dengan sin berapa? Sin 134.38. Okay, 134.38 sama dengan, nyatakan satu pasangan sin dan sudut yang kita tahu. 6 per sin 25. Okay, 6 per sin 25. So, kira-kira dapatlah jawapan X kita panjang jarak antara pilih dengan penyiram yang paling jauh. Okay. So, maksudnya kat sini kalau kita nak guna sine rule tu, kita kadang tu tak boleh guna direct. Maksudnya kalau nak cari X, terus guna sine rule untuk X. No. Kadang tu kita kena cari dulu nilai-nilai yang lain, barulah sekali kita mencari X. Okay, mari tengok soalan kedua. Cerita dia sekumpulan ahli pengakap mengadakan aktiviti merentas sungai semasa kem jati diri. Mereka masang tali dari pokok P ke Q dan pokok R di seberang sungai. Jarak di antara pokok Q dengan R 80 dan sudut yang terbentuk antara pokok Q dengan pokok R di P ialah 50. Kat mana sudut 50? Adakah di Q? Adakah di pokok R? Atau adakah di pokok P? Tu yang pertama sekali kita kena tahu. PU. Yes, di P. Sebab dia kata, mana ayat dia? Dan sudut yang terbentuk antara pokok Q dengan pokok R di P. So di P maksudnya sudut tu di P. Okay. Gambar ni agak gelap kan? Cikgu guna pen yang cerah sikit lah. Kuning. So sini 50. 50 darjah. Cari nilai X. X tu ialah jarak dari pokok
ke pokok Q. Oh, ditanda dah X kat situ. Jadi, kalau kita, kamu rasa fokus case lagi apa? Nak selesaikan ni, kalau nak guna X per dengan sin X bertetangah dengan R. R tak tahu lagi berapa sudut dia. Kan? Kita hanya ada sudut di P50. Kita hanya sudut di P50. Kita boleh cari tak sudut kat Q ni? Yelah, sebab bila kita dapat sudut Q ni, kita boleh dah tahu sudut R kan? 180 tolak 50 tolak sudut Q dapat sudut R. Sekarang ni isu kita boleh cari tak sudut di Q? Boleh. Boleh ya? Okey, jom kita buat. Dia akan jadi macam mana? Sin Q kan? Sudut kan? Sin Q per 100. Allah. Sekejap. Sin Q per 100 sama dengan apa? Sin 50 per 80. Okey. Sin 50 per 80. Okey, nanti Q dapat berapa? Tujuh 73.2. 73.2. Okey. Alright. Okey, kat sini ramai orang yang akan buat salah. Memang betul sudut Q 73.2, tapi kamu cuba tengok keadaan pada sudut Q ni, dia akan jadi sudut tirus ke sudut cakah? Sudut tirus ialah sudut kurang 90. Sudut cakah ialah sudut lebih dari 90. Kamu rasa Q ni dengan keadaan macam ni, dia kurang 90 ke lebih 90? Lebih. Lebih. Dia akan jadi sudut cakah di sini. Okey, sebab tengok keadaan dia ikat di pokok ni pun, kan? Sini. Memang sini ialah sudut akan jadi besar dekat Q ni. Jadi, nak tahu sudut cakar, memang betul kita dapat 73.2 ni. Kita tolak 73.2 ni dari 180. Jadi 180 tolak 73.2, maka kita akan dapat 106 berapa? 106.8. 106.8. Jadi nilai yang itu yang kita akan ambil letak di Q tu. 106.8. Kenapa berlaku begini? Sebab refresh balik case ambiguity tadi. Memang soalan tak bagi tahu, tapi kita boleh lihat dengan jelas bahawa Q ni dia ialah sudut yang paling besar antara P dengan R. So takkanlah dia kurang dari 90, mesti dia akan jadi lebih daripada 90. So cara dia, kita kira Q macam biasa, cuma nanti tolak dari 180. Okey, selesai case Q. Sekarang boleh lagi kita cari X. Oh, kita tak ada lagi sudut yang bertetangah dengan X, sudut R. Boleh cari tak sudut R? Boleh. Okey, 180 tolak 50. lagi. Tolak 106.8. Okey, maka di R akan dapat berapa? 23.2. 23.2 darjah. Okey, now kita bolehlah cari X kan? Iaitu X per dengan sin 23.2 sama dengan, okey, kita nak ambil yang mana ni? 80 dengan 50 lah. Okey, 80 bahagi sin 50. Pindah-pindahkan dapatlah X.